janjimu, karena ku yakin apa digenggammu. Di dalam majlis ilmu, tuan-tuan, tak dengar? Tak adalah. Dengar depan. Dengar? Oh, baru ramai, bunyi ramai je. Tadi bunyi macam semua terpinga-pinga je nampak. Okey, dengar. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang saya kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempena kita duduk di dalam bulan Zulhijjah ini, terutamanya pada 10 Zulhijjah yang pertama, maksudnya 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, maka kita akan isi sedikit pengisian untuk rohani kita sebagai santapan kita sebelum kita masuk dalam 10, 11, 12 dan 13 hari yang disunatkan untuk kita mengorbankan haiwan ternakan. Sama ada yang kat sini korban apa? Kerbau, unta, kerbau, lembu, kambing dan sebagainya, maka kita disunatkan ambil 4 hari tu. Maksudnya tempoh kita 4 hari, daripada 10, 11, 12, 13 hinggalah 14. 10, 11, 12, 13. Silap, 13. Ni yang digalakkan ataupun dalam tempoh tu kita disunatkan untuk melakukan ibadah korban. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Apakah dia bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini dikenali sebagai bulan yang berlaku macam-macam peristiwa di dalamnya, dan bulan yang terbaik, bulan-bulan yang terbaik di kalangan yang terbaik. Cuma kemungkinan di kalangan kita sedar ataupun tidak sedar. Pertama, bulan Zulhijjah ini ialah bulan yang saya sebut tadi, ada di dalamnya 10 hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Nabi SAW pernah sebut dalam sepotong hadis, mafhumnya tidak adalah hari-hari yang lebih baik dan lebih bagus amalan solehnya. Maksudnya pada hari ini lebih baik, lebih bagus dan disukai oleh Allah, iaitu pada 10 hari, iaitu kecuali pada 10 hari dalam bulan ini. Apa maksud 10 hari dalam bulan ini? Itu 10 hari yang berada dalam bulan Zulhijjah. Sebab tu para ulama bila masuk saja 10 hari dalam bulan Zulhijjah, maka kita digalakkan untuk mempertingkatkan amal soleh kita. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pada malam ni, maka majlis ilmu yang tuan-tuan hadiri pada malam ni tak sama sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tidak akan sama pahalanya. Sebab apa? Sebab Nabi telah sebut bahawa hari-hari di dalam bulan Zulhijjah, 10 hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lain. Sebab tu antara para ulama mengajarkan kepada kita, bila masuk 10 Zulhijjah yang pertama ini, kita kena memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang disebut oleh ulama, apabila masuk 10 Ramadan, 10 Zulhijjah yang pertama, kita memperbanyakkan zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa banyak kita kena baca? Kata ulama, bila masuk 10 hari ini, nak kita berada pada hari esok, nak kita berada pada hari apa? Pada hari sebelum berlakunya
satu hari yang mana Allah berbangga di hadapan seluruh malaikatnya tentang makhluknya yang paling mulia. Siapa? Manusia. Iaitu kita panggil sebagai wukuf Yaumul Arafah. Iaitu orang melaksanakan wukuf. Apa maksud wukuf? Wukuf, kalau siapa buat haji, yang telah jadi haji, dia tahu wukuf. Wukuf ni apa? Wukuf maksudnya berhenti sejenak. Macam tuan-tuan pergi tengok dekat sini kurang perhentian-perhentian bas. Kalau di tempat saya di Pantai Timur ada banyak perhentian-perhentian bas. Orang tak panggil bus stop, orang panggil wakaf. Wakaf. Tunggu bas kat mana? Kat wakaf. Wakaf. Di wakaf. Wakaf ini diambil daripada perkataan Arab yang dimelayukan. Maksudnya lah diguna pakai dalam masyarakat Melayu. Maksud apa? Berhenti sekejap, tunggu bas datang. Ada ataupun tidak orang duduk dekat perhentian bas, dia buat rumah dekat perhentian bas? Tak ada kan? Biasanya dia duduk sekejap, bas mari dia pun tak ada lah. Tak ada orang yang bawa beg, bawa goreng pisang apa semua sekali makan. Dia kata sebab apa ni? Saya nak duduk kat perhentian bas dalam boleh 2 minggu ke? Orang katanya orang gila. Tuan-tuan, wukuf maksudnya berhenti sejenak. Sekarang ini pada hari esok 9 Zulhijjah, kita akan menyaksikan macam mana seluruh manusia yang berkumpul daripada seluruh dunia akan berkampung di padang Arafah. Akan duduk di padang Arafah. Sama ada dia baring ke, sama ada dia duduk ke, sama ada dia berdiri, sama ada dia bergerak memundar-mandir, dia sedang melakukan wukuf di Arafah. Semua orang tidak boleh terkecuali daripada melaksanakan ritual ini, daripada kita sebut perbuatan ini. Siapa yang tidak buat wukuf di Arafah, maka akan terbatal ibadat hajinya. Siapa yang tidak pergi, dia tertidur, maka bila dia bangun, dia tak buat rukun haji, wukuf di Arafah, dia kena tukar niat hajinya. Niat apa? Dia kena niat umrah. Itulah maksudnya hari ini kita akan menyaksikan pada dalam minggu ini suatu masa yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang sedang buat haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Tuan-tuan puan-puan, tahun lepas 3.2 juta orang duduk di Arafah, di padang Arafah. Sehingga kan kalau kita tengok daripada atas sampai ke bawah, orang akan tengok satu tempat semua keadaan putih, tak nampak seinci tanah. Kalau daripada atas, ibarat anak-anak yang sedang mengelilingi busuknya. Maksudnya kita tak nampak langsung pada waktu ini. Walaupun orang bersesak-sesak dalam keadaan panas, dalam kita sekitar suhu 42 darjah Celsius, semua orang tidak mempedulikan kita sebut halang atau cabaran-cabaran tersebut. Semua orang akan melaksanakan ritual tersebut, itu wukuf di padang Arafah. Tuan-tuan, sebab tu para ulama bagi tahu, bila duduk di 10 Zulhijjah yang pertama, kita kena perbanyakkan zikir. Antaranya zikir yang saya sebut tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa? Disebutkan baca sebanyak 1000 kali. Tuan-tuan, pada malam ni baca sampai berbuih mulut masing-masing. Baca 1000 kali, biar mati. Kalau boleh mati tu contoh. Mati baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab apa? Sebab kita duduk di kemuncak 10 Zulhijjah yang pertama, iaitu di akhir 10 Zulhijjah yang pertama, iaitu esok, iaitu Yaumul Arafah. Yaumul Arafah, tuan-tuan, orang yang dah pergi haji
dia boleh trip. Trip pertama, trip kedua, trip ketiga sampai 20 trip. Jemaah haji daripada Malaysia lebih kurang 30,000 orang. 30,000 orang ni boleh pergi, tarikh penerbangan dia minggu ni. Tapi bila sebut di padang Arafah, tak ada seorang pun yang boleh mengakhirkan atau mengawalkan. Dia kata saya nak pergi apa? Saya nak pergi lewat sikit orang lain. Semua pergi sama. Kena pergi serentak. Kalau orang tu sakit kepala, kena ada kawan diusung. Kalau orang tu sakit perut, dia kena sakit perut kat sana. Kalau orang tu sakit berat, contoh tak boleh bangun, maka kena papah dia ataupun kena usung dia, kena bawa dia. Buatlah macam mana, dia kena buat juga wukuf di padang Arafah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut yang pertama apa? 10 Zulhijjah yang pertama ada dalam bulan Zulhijjah. 10 hari yang penuh keberkatan ini berada dalam bulan Zulhijjah. Yang kedua, yang berada dalam bulan Zulhijjah ialah bulan yang kita sebut Al-Ashhurul Al-Ashharul Haram. Al-Ashhurul Haram. Sebutnya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni dia ada start daripada zaman Nabi Ibrahim sehinggalah zaman Nabi Muhammad. Sama ada masyarakat pada ketika itu mereka beriman ataupun tidak dengan Allah, mereka meyakini dalam 12 bulan Islam, sama ada dalam bulan mereka ada 4 bulan yang mereka tidak akan berperang ataupun mereka tidak buat apa-apa perbuatan yang menodai kemuliaan 4 bulan haram tersebut. 4 bulan haram ni bulan aman. Contoh Sungai Udang dengan Teluk Gadung. Kita 12 bulan, 8 bulan kita berperang. Tapi bila masuk 4 bulan, kita sebut kita berdamai, genjatan senjata. Tak boleh buat apa-apa. Kita kena saling bagi masa sekejap, berhenti, bagi rehat. Sebab tu dunia perlu tiru bulan-bulan di dalam Islam, iaitu adanya tempoh masyarakat dunia duduk dalam keadaan aman. Tuan-tuan, ada tempat yang tak pernah aman, asyik berbunuh-bunuhan, asyik peperangan. Ni kemungkinan yang berlaku kecoh ni kat mana? Kat Kashmir. Kashmir sekarang ni dikepung oleh 3 kuasa dunia. Kita sebut 2 lah, Pakistan dengan India, sikit lagi dengan China. Kashmir duduk di tengah-tengah. Maksudnya Kashmir dulu apabila diberi peluang dia nak duduk bawah siapa, dia pilih duduk bawah India. Tapi dia ada artikel 370 yang menghalang 2 perkara yang paling penting. Perkara yang pertama, dia rakyat Kashmir dipilih untuk rakyat Kashmir diberi kebebasan untuk memilih pemimpin sendiri. Sebab Kashmir unik, dia duduk di bawah Hindu tapi majoritinya adalah masyarakat Muslim. Sebab mereka ni terpelihara dengan artikel 370 dalam undang-undang negara India. Maksudnya dia dia terjaga. Yang kedua, tanah Kashmir tidak boleh dibeli oleh mana-mana penduduk luar. Maksudnya selama-lamanya terselamat, orang luar tak boleh beli kecuali orang tempatan. Tapi baru-baru ni berlaku krisis apabila pelampau-pelampau Hindu desak kerajaan India untuk tarik artikel 370 yang memberi keistimewaan kepada majoriti masyarakat Islam Kashmir. Kalaulah ditarik artikel 370 ni, nescaya tak mustahil suatu hari nanti negara Kashmir akan bertukar menjadi sebagaimana negara Filipina yang kita tengok sekarang. Sebagaimana negara-negara Islam yang dahulu Spanyol, negara yang hebat dahulu Islamnya, tapi jadi minoriti
Sehingga kan masyarakat muda pun, generasi muda pun tak tahu dah tentang apa itu Islam. Ni Kashmir telah lama bergolak. Setiap tahun ada saja siri-siri pembantaian umat Islam. Sebab tu kalau orang kalau masyarakat dunia tengok macam mana cantiknya agama Islam ni, mereka kena mengakui bahawa Islam adalah suatu pilihan yang terbaik bagi seluruh penduduk dunia. Sebab apa? Dalam Islam ada 4 bulan haram, tak boleh berperang. Tak boleh berperang. Aus dengan Khazraj walaupun sebelum memeluk Islam, tapi bila mereka tahu ni bulan haram ni, mereka tidak akan berperang. Semua duduk rehat kat rumah, buat barbecue, buat hari keluarga, buat apa-apa, duduk relax aje. Kalaulah orang tengok macam mana Islam mentadbir dunia ni, barulah mereka tahu bahawa sisi gelap yang dibuat oleh musuh-musuh Islam itu tidak benar sama sekali. Kalau orang tengok keindahan Islam melalui intipati, bukan apa yang ditonjolkan oleh penganut Islam. Kalau tengok penganut Islam, kemungkinan ada yang boleh A, ada yang boleh macam ni. Ada yang kita sebut best, ada yang tak best. Tuan-tuan puan-puan, bulan Zulhijjah dikenali sebagai bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Allah sebut dalam setahun ada 12 bulan. Tuan-tuan, kena ajar generasi kita, selain ingat bulan-bulan dalam Masihi, kena ingat bulan-bulan di dalam Hijrah. Kita bermula dengan bulan apa? Kalau bulan ikut Masihi, ada bulan apa? Bulan Januari sehinggalah bulan Disember. Alhamdulillah, sekarang ni nampak orang Melayu kita ni semakin nak cakna dah dengan warisan-warisan generasi-generasi terdahulu. Orang tak tahulah, kemungkinan sebab isu-isu yang berlaku ni, kemungkinan jadi kita ni kadang-kadang bila orang tak jentik, kita tak melata, kita duduk dalam keadaan selesa. Tapi bila berlaku nampak, kadang-kadang tak solat pun kadang-kadang tak tutup aurat pun, contoh. Tapi bila sebut pasal isu Jawi ni, semangat dia. Dia padahal tanya, dah pandai baca Jawi? Tak pandai pun. Tapi dia melebih-lebih pula. Tapi tak apalah, kita bagi peluang juga kepada orang-orang macam ni. Mudah-mudahan kembali semula kepada apa yang kita sebut tadi, yang kita sebut keindahan di dalam agama kita, iaitu kita generasi dahulu dia mengamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, antaranya penerapan agama di dalam budaya-budaya kita. Contoh hafal bulan-bulan Islam, contoh tulisan, ini ada sikit. Tuan-tuan, 4 bulan haram. 4 bulan haram dalam kalendar Islam. Apa dia? Yang pertama Zulhijjah. Zulhijjah saya sebut tadi. Yang kedua apa? Kita ulang kaji. Kita buat revision. Revision ke? Betul dah bahasa orang putih kan? Ke bahasa Jawa kan? Maksudnya ulang kaji. Maksudnya supaya ingat semula. Saya rasa tuan-tuan dah belajar. Saya tengok kuliah dekat luar tu, Allahu Akbar, sampai nak lenduk pintu pagar sebab berat dengan kuliah. Nampak gambar penceramah tu, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita peringatkan sama-sama bulan haram. Pertama Zulhijjah, yang kedua sebelum Zulhijjah apa? Zulkaidah. Sebelum Zulkaidah apa dia? Rejab. Sebelum Rejab apa dia? Muharram. 4 bulan. Jadi 4 bulan ni dia haramkan perang. Perang ni dilarang sama sekali membunuh ataupun buat apa-apa yang menggugat kemuliaan 4 bulan haram. Tuan-tuan, tu yang kedua dalam bulan Zulhijjah. Yang ketiga dalam bulan Zulhijjah, ialah korban. Korban.
Tuan-tuan, sebab apa kita korban? Sebab kita memperingati pengorbanan yang dibuat oleh siapa? Iaitu Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, khusus kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disekalikan dengan nama Nabi kita setiap kali solat. Setiap kali solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada dua orang Nabi yang disebut daripada dulu sehingga sekarang. Itu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada seluruh Nabi. Sebab daripada Nabi Ibrahim inilah bermulanya kita sebut Nasrani, bermulanya Yahudi. Sebab daripada keturunan ini lahirnya Bani Israel, daripada zuriatnya Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq. Berapa orang anak Nabi Ibrahim? Oh, tanya pula soalan. Tadi soalan yang pertama boleh jawab, soalan yang kedua. Berapa orang anak Nabi Ibrahim? Bila tanya dia tak sempat tidur. Anak Nabi Ibrahim ada dua orang. Pertama Nabi Ismail. Yang kedua Nabi Ishaq. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dapat pada ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Ada kat sini 86 tahun? Ada kan? Ramai 86 tahun. Atau 86 tahun masih dapat anak. Kita 86 tahun dapat cucu. Cicit kot. Nabi Ibrahim 86 tahun diuji daripada kecil sehinggalah besar. Diuji daripada bujang sehinggalah kahwin. Bila kahwin Allah uji, belum dapat zuriat, sehingga berkecil hati Siti Hajar, Siti Sarah alaihi salam. Siti Sarah ni rasa, tanya perempuan. Kalau orang tanya banyak kali bila nak melekat ni. Setiap kali raya orang tanya, tak ada apa-apa lagi. Kita orang lelaki tak ada masalah. Dia gulung rokok sikit, duduk kat luar, settle. Perempuan mengadap kat dalam tu dengan mulut makcik pula boleh tahan. Bila nak ada ni, ke ada masalah, tak cuba ke produk ni. Perempuan yang main 3 tahun makan hati, tahun keempat tak balik kampung dah. Tuan-tuan, Siti Sarah diuji dengan Nabi Ibrahim, tidak dapat zuriat. Siapa yang belum dapat zuriat? Siapa yang nak dapat zuriat? Siapa yang bakal dapat zuriat, baca doa Nabi Ibrahim. Doa apa Nabi Ibrahim baca? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Siapa yang dia nak anak banyak macam anak ayah, contoh anak ayah. Maksudnya tanya berapa orang ni? Saya 12 orang. 12 orang. Saya 14 orang. Dia macam orang Teluk Gadong ni, tanya satu keluarga berapa orang? Saya 10 orang. Allah ramai. Berapa orang isteri? Seorang baru. Kalau 2 orang 20 orang. Kalau 3 orang 30 orang. Kalau 4 orang 40 orang anak. Boleh buat main rugby tu. Tuan-tuan puan-puan, ni ada siapa yang susah nak dapat anak ataupun nak menambah anak, baca doa Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih zuriatnya sendiri. Dahlah nak dapat anak susah, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nak tengok kadar taat patuh kamu ni macam mana. Sebab tu bila wukuf di padang Arafah, Allah bangga kepada di hadapan seluruh malaikat dia. Tengok hamba aku ni, apa yang mereka buat. Sebab pada waktu itu seluruh manusia pakai pakaian ihram. Ada pakai baju Melayu, sorang-sorang tiba-tiba baju Melayu. Ada pakai kain batik, ada pakai baju kurung, ada pakai, tak ada, semua sama ihram. Pada saat itu manusia berdoa dengan sepenuh pengharapan pada Allah. Lepas tu akak-akak sekalian, abang-abang sekalian, muslimin muslimat, nanti kalau diberi peluang bila nak buat haji, tulis siap-siap doa kita. Tulis siap-siap. Ada 40 doa. Di antara doa yang terakhir,
untuk kahwin seorang lagi. Tulis belaka. Doa supaya jadi suami yang soleh. Doa supaya jadi anak yang bagus. Doa supaya diampunkan. Doa dosa dengan isteri. Doa dosa dengan anak-anak. Tulis. Semacam kita nak pilih lauk, mana orang guna isyarat. Ada orang guna isyarat, pergi kedai kat bawah tu, bawah pokok tu, nak beli nasi lemak, dia tunjuk macam tu je. Nak bahasa isyarat pun nak faham. Kena bagi tahu satu-satu. Okey, nak nasi lemak, letak telur mata, lepas tu apa lagi? Ayam, lepas tu ada nak sambal ni. Kena tulis. Sebab kita belum betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah betul-betul pada waktu itu dengan kita sebut jelas-jelas, ya Allah, ampunilah aku pada waktu ini, ya Allah. Ampunilah aku. Kalau tuan-tuan tengok orang buat wukuf di Arafah, semua menangis. Semua menangis. Bukan setakat wukuf, yang dipilih jadi haji pun dah menangis. Sebab apa? Sebab bukan harta yang menyampaikan kita ke tanah haram untuk mengerjakan haji. Bukan sebab kita sebut kita ada segala-galanya dapat menyampaikan kita ke tanah haram. Tidak. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sikit lagi nak sapa, tapi tak jadi, Allah tak pilih lagi tetamu dia. Balik semula ke negara masing-masing. Sama ada melalui jalan laut ke, darat ke, udara ke, semua sekali. Maka sebab tu tuan-tuan, doalah banyak-banyak. Sebab apa? Pada waktu itu, pada waktu ini sekarang, Allah sedang berbangga kepada seluruh malaikat tentang ketaatan dan kepatuhan hamba-Nya, sebagaimana yang Allah bangga dengan apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji untuk sembelih anaknya sendiri. Tuan-tuan, dahlah Nabi Ibrahim ini letak Siti Hajar, letak Ismail pada tempat yang tidak ada apa-apa. Dapat ilham. Allah suruh, lepas dapat anak, kamu kena letak Nabi Ismail dengan Siti Hajar, isteri kamu, isteri kedua kamu ni, di satu tempat yang tidak ada apa-apa, iaitu tanah gersang, iaitu yang tidak ada tanaman, minuman, tumbuhan, haiwan, segala-galanya. Tuan-tuan, di mana? Di padang pasir yang kita kenali sekarang, iaitu Baitullahil Haram, di Makkatul Mukarramah, tanah Arab yang tidak ada apa-apa. Naluri perempuan bila ditinggalkan berseorangan pasti bertanya, kenapa dibuat sebegini rupa? Dengan anak yang masih kecil ditinggalkan. Tapi sebab ni kita sebut dalam bulan Zulhijjah kita memperingati pengorbanan. Bukan pengorbanan Nabi Ibrahim saja, bahkan pengorbanan anak dan isteri baginda. Itu Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Siti Hajar bila mana Nabi Ibrahim tinggalkan dia berseorangan di tempat yang tidak ada apa-apa, naluri seorang perempuan akan tanya, bang, kenapa buat saya macam ni bang? Standard. Macam kita tinggal isteri kita yang nak, kita ni kaki mengair, kaki mengair, trip sana, trip sini. Kalau tinggal 3 hari 2 malam, bini kita kata abang, bini kita kata apa pada kita? Abang dah tak sayang saya ke? Contoh, abang lebih sayang joran berbanding saya. Macam-macam. Itu 3 hari tak. Itu pun dah mengungut. Padahal kita balik, kita bawa ikan jenahak. Kita balik bawa apa? Padahal kita kaya dekat mana? Dekat Pandang Maram tu. Kita kaya dengan duit pula situ. Warna biru, warna hijau, orang tak tahu. Tuan-tuan, ini sebab 3 hari baru kita kata, 3 hari pun dah perempuan pun rasa macam keseorangan. Bayangkan Siti Hajar ditinggalkan dalam tempoh yang lama, sehingga kan Siti Hajar diuji dalam peristiwa apa? Sa'i, iaitu berlari kecil daripada Bukit Safa dengan Marwah. Kali 7 kali itu. Hasil daripada apa? Hasil daripada naluri seorang ibu yang tak sanggup tengok anak yang sedang menangis-nangis dalam kelaparan. Akhirnya lari ke bukit sana, tengok daripada jauh. Ada air lah.
lari pula kat situ. Seorang ibu sanggup buat apa-apa semata-mata kerana seorang anak. Sanggup apa? Sanggup bagi segala-galanya. Tanya acik-acik kita kat belakang. Kalau anak tu perlukan hati, kita sanggup bagi. Perempuan sanggup bagi. Laki kata, awaklah bagi dulu. Macam tu. Awak bagi dulu. Perempuan sanggup segala-galanya. Sebab kasih sayang mereka tidak pernah bertepi. Tapi lelaki, kasih sayang dia tipu-tipu sikit. Tipu-tipu macam mana? Kalau bini mati tak sedih pun. Dia sempat lagi, sehari je menangis sedih. Lepas ni boleh cari lain. Tapi kalau perempuan, kalau hilang suami, Allahu Akbar, menangis hari-hari, sedih hari-hari, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak tidur, mandi pun tak boleh kot. Tuan-tuan, kalau lelaki bini mati satu hari, elok-elok je pergi keluar, siap main badminton lagi malam tu. Okey je, okey lah, boleh cari lain pula. Dia tu lelaki. Perempuan kasih sayang dia hebat. Sebagaimana Siti Hajar berlari nak cari air semata-mata untuk Nabi Ismail, sehingga Allah jadikan satu peristiwa yang besar, iaitu daripada tapak kaki, hentakan kaki Nabi Ismail, keluarnya air yang tidak pernah kering daripada dulu sehingga sekarang, dan menampung jutaan orang yang ada di Makkah pada ketika ini, iaitu air apa? Air Zam-Zam. Macam ni bukan air Zam-Zam kan? Teh dulu minum takut air Zam-Zam. Air ni makin diminum, makin apa? Makin sikit. Makin nak habis lah. Air Zam-Zam makin diminum, makin banyak. Maksudnya tak pernah kering. Ini hebat. Allah nak tunjuk kepada kita apa? Hasil pengorbanan akan mengeluarkan kemuliaan, akan menghasilkan kemuliaan dan kejayaan. Hasil daripada pengorbanan Nabi Ibrahim, tanpa ada sedikit ragu-ragu terhadap perintah Allah. Tak kira lah siapa isteri dia, anak dia, sehingga kan anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim sendiri, Ismail alaihi wassalam, suruh ayah dia potong betul-betul. Wahai ayah aku, jangan main-main, potong, tekan betul-betul. Sebab masa kali pertama bila dia tekannya pisau tu tak lut. Kita, cukup-cukup lah tu ya. Tak ada lah tu. Kalau kita jadi Nabi Ismail, cukup lah, tak boleh lah tu. Ni suruh dia tekan lagi supaya biar betul-betul, biar cepat-cepat terpotong. Tuan-tuan, ini Nabi Ismail. Sebab tu dalam bulan Zulhijjah Allah tunjukkan kepada kita ibadah korban. Sebab tu sunat masa 10 Zulhijjah ni, ataupun sebelum korban, start daripada 1 Zulhijjah, kita apa? Kita sunat untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, dan tidak memotong bulu-bulu yang ada pada badan. Jadi siapa yang masuk korban, alhamdulillah tahun ni. Tak kira lah seekor lembu ke, tak kira lah satu bahagian ke, tuan-tuan, jadikan ibadah korban ini ialah ibadah tahunan kita. Biasanya orang selalu nasihat, kita kata handphone boleh beli, betul tak? Handphone, orang kata handphone Huawei 3,000 boleh beli. Rem kereta Honda apa? Honda apa? 1,000. Kalau 4 pasang 1,500. Kalau rem sport rem lagi, apa lagi? Tuan-tuan, ada yang sanggup pergi trip mengail lu sampai ke mana? Luar negara. Satu trip tu dia kata 22,000 sanggup saja. Tapi bila apa? Bila ambil satu bahagian, masjid kata 800 apalah masjid ini, mesti ini. Dia marah tu. Dia jadi komplain macam-macam. Dia kata masjid ni cekek darah lah, masjid ni jenis nak ambil duit lebih. Tuan-tuan, puan-puan, masa ni lah kita kena sedar, kita masa bulan haji ni ada korban, iaitu kita mengorbankan sedikit harta kita. Sebab tu siapa yang tidak berkemampuan nak cari 700, nak cari 800, payah. Maka buat lepas daripada bulan raya ni, lepas daripada raya ni, start mengumpul sikit-sikit. Masuk saja bulan apa nanti? Zulqa'dah. Lepas tu bulan apa?
Aduh, lupa dah saya. Ustaz pun lupa. Memang ustaz pun pelupa manusia. Lepas saja bulan ni Zulhijjah ni start mengumpul RM50, RM50, RM50 sehinggalah raya tahun hadapan. Tuan-tuan, kalau di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tadi saya sebut pasal kutu korban. Tuan-tuan, siapa yang tak mampu nak cari sekaligus satu bahagian 700, 800, maka bermula daripada selepas daripada dia. Tabung sikit-sikit, RM50, lepas tu RM20 ataupun tetap bulanan tu RM50, RM50. Kalau kita ada 8 bulan ataupun 9 bulan, kita ada 400.5. Kita hanya cari dalam 200.5 saja. Itu senang kita nak capai. Adapun nak cari 700 sekaligus memang susah. Contoh macam saya ni nak balik kampung pula malam ni. Contoh, duit minyak lagi fikir, duit tu lagi. Tapi bila kita dah prepare awal, dah dia dah satu bahagian. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebab ini nak tunjuk satu pengorbanan sedikit kita kepada agama. Tuan-tuan, kalaulah seluruh keluarga Islam korban Allah, orang takut dengan orang Islam. Dia tengok betapa murahnya, betapa hebatnya ekonomi orang Islam. Semua nak menyumbang sampai daging korban tu asnaf jual pula. Daging korban tidak boleh dijual kecuali asnaf. Kecuali asnaf yang boleh jual. Kita yang dapat daging korban, kita tak boleh jual. Hanya yang dibenarkan jual iaitu orang yang dapat daging di kalangan fakir miskin. Fakir dan miskin boleh jual. Kalau nak bagi cukup seekor, dia jual, tidak ada masalah. Kalau kita jadi haram, siapa yang menerima kita, contoh ahli keluarga, kawan-kawan, jiran tetangga, dapat daging korban, jual, tidak dibenarkan, jadi haram. Tapi kalau kita tengok suatu masa nanti semua orang nak masuk korban, tak kira kaya ataupun miskin. Hatta kalau kita tengok ada seorang mana seorang Islam, seorang perempuan, rasa tak silap negara seberang kot, yang dia hanya sekadar kerjanya pemungut sampah je, tapi mengambil peluang untuk turut sama-sama nak masuk bahagian dalam bulan korban ni. Tapi kita, sebab kita tak ambil penting. Kalau betul-betul ambil penting, ibadah korban ni bukan sekali seumur hidup, tapi ibadah tahunan kepada masing-masing. Tahunan, siap dah untuk masuk saja nak satu bahagian. Bukan sekarang ni tapi saya rasa Masjid Teluk Gadong ni kemungkinan 200 ekor. Banyaklah nak cerita. Tapi nak ceritanya ada setengah tempat tak ada. Sebab orang Islam sendiri tak rasa gah nak habiskan duit semata-mata kerana agama. Sanggup berhabis duit ke tempat yang lain, tapi yang ni tak nampak. Kalaulah mereka nampak hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim ini, akhirnya lahirnya kemuliaan. Kalau kita nampak daripada pengorbanan kita ni, kemungkinan punca kepada kebahagiaan kehidupan kita, punca kepada segala apa yang Allah bagi, kemungkinan itu satu kunci. Tunggu sikit je, bagi je, terus rezeki melimpah luah kepada diri kita. Tuan-tuan, waktu saya sebut bulan Zulhijjah adanya ibadah korban. Bulan Zulhijjah yang keempat, yang keempat, dua terakhir. Sebab saya nampak semua tak sabar-sabar nak balik kampung ni. Dia buat macam sama dengan kita pula padahal yang berceramah je tak sabar-sabar nak balik, walaupun jam pada malam ni. Tapi oleh kerana kata bumi jatuh lagi dikenang, ini kan bumi yang kita bermain dengan kerbau dengan lembu. Tuan-tuan, yang keempat apa dia? Itu ialah hari raya Aidil Adha. Hari raya adalah perhimpunan besaran orang Islam. Kita ada perhimpunan harian, kita ada perhimpunan mingguan, kita ada perhimpunan bulanan, dan kita ada perhimpunan tahunan.
dan perhimpunan tahunan yang terbesar antaranya hari raya. Antaranya yang sekarang ni yang orang sedang berhimpun beramai-ramai di mana? Di Arafah. Perhimpunan besar-besaran. Sebab tu kita tengok bila kita berhimpun macam ni jadi macam hari Jumaat. Macam ni tuan-tuan tengok, hari Jumaat satu pemandangan yang indah kepada orang Islam. Sebab semua orang datang ke masjid. Lepas tu ada orang sediakan satu kotak buah pisang, ada air kotak, ada air itu. Kita nampak satu konsep kekeluargaan Islam yang besar. Maksudnya ada yang duduk kat tangga-tangga, ada yang duduk kat tepi-tepi tiang, ada yang duduk dekat belakang-belakang, ada yang duduk. Masa tu semua orang nak dekat pada masjid. Masa tu orang sedang nak berkumpul dan khatib akan cerita isu-isu. Khatib akan nasihat, kita ni orang Islam, gini kena buat. Tuan-tuan, hari raya Aidil Adha antara perhimpunan besar-besaran orang Islam. Maka sebab tu kita yang ada anak-anak kena ajak anak-anak masing-masing untuk solat sunat Aidil Adha. Jangan ada di kalangan lelaki terlepas dan jangan ada di kalangan perempuan walaupun dalam keadaan uzur untuk sama-sama mendengar khutbah. Khutbah apa? Khutbah hari raya. Maksudnya dia duduk bawah kanopi tu dengar. Tuan-tuan, dalam minggu ni tidak pernah berlaku dalam sejarah ada 3 khutbah dibacakan. Khutbah Yaumul Arafah, khutbah Jumaat dengan khutbah hari raya. 3 khutbah. Jangan tidur. Kita bila dengar khutbah 3-3 tidur. Arafah tidur, khutbah raya pun tidur, khutbah Jumaat pun tak ada tidur. Memang jengkoi kata, berat nan kata. Tuan-tuan, tu yang kedua terakhir, yang terakhirnya ambil peluang. Sebenarnya saya nak baca 40 hadis ni yang menghapuskan 40 hadis yang menghapuskan dosa-dosa. Saya nak cerita iaitu yang kelima ni, iaitu Yaumul Arafah dalam bulan Zulhijjah. Ada dalam bulan Zulhijjah. Iaitu saya nak mengajak sama-sama esok semua orang ikat perut. Maksud ikat perut apa dia? Berpuasa. Kita tak puasa dah daripada 1 hingga 8. Siapa puasa? Ramai puasa kat sini saya tahu. Bukan nak kat tangan, kalau kat tangan riak pula nanti ya. Jadi ramai orang puasa. Jadi tuan-tuan, ambil satu peluang lagi untuk hari esok. Hari esok 9 Zulhijjah. Jangan puasa 11, 12, 13. 11, 12, 13 hari yang diharamkan puasa. Walaupun puasa qada, walaupun puasa nazar, walaupun puasa wajib, walaupun puasa sunat, tidak dibenarkan sama sekali. Haram hari tasyrik 11, 12, 13. Siapa nak puasa? Esok. Maksudnya malam ni bersahur. Maksudnya esok hari, sebelum esok kalau nak sahur malam ni, maksudnya nak makan malam ni, makanlah puas-puas. Esok cuba tahan sehari untuk berpuasa, ikat perut. Sebab bimbang juga esok hari apa? Esok hari Sabtu. Hari Sabtu ni kenduri. Jadi tuan-tuan pandai-pandai lah. Jadi kalau tu tengok-tengok lah. Minta maaf lah, hari ni saya sekali seumur hidup je saya puasa sunat Yaumul Arafah. Sebab Nabi kata siapa yang puasa sunat Yaumul Arafah akan diampunkan dosanya yang sebelum selama 1 tahun dan dosanya yang akan datang selama 1 tahun. Jadi tuan-tuan pilihlah nak yang mana. Kalau tuan-tuan nak kambing bakar, silakan. Tapi kalau tuan-tuan nak dosa tuan-tuan diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, maka puasa esok. Puasa dah esok sebab kita nak ambil keberkatan, kita nak ambil semangat orang yang melakukan wukuf di Arafah. Mereka tidak disunatkan puasa. Tapi kita ni yang tidak mengerjakan haji, nak ambil semangat orang mengerjakan haji, puasa esok. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita esok. Dan perbanyakkan doa esok. Sebab esok disebut sebagai hari yang paling mustajab doa. Hari yang paling mustajab doa. Bermula pada malam ni. Bermula daripada malam ni sehinggalah esok, doalah. Sebab doa apa? Doa pada Yaumul Arafah Allah akan makbulkan. Jadi kita doa banyak-banyak, kita baca Quran. Esok buatlah seolah-olah kita nak raya puasa.
Raya Korban ni nampak macam tak semangat nak beraya. Muka seorang-seorang pun macam tak nak raya je. Rasa tak ada pun, habis lah. Peruntukan habis dah. Habis ke bulan puasa dah, Ustaz. Jadi bulan Korban ni tak rasa, Raya Korban ni tak rasa apa. Tapi saya nak sebut, sempena duduk dalam Zulhijjah, ada 5 perkara yang sangat besar yang berlaku dalam bulan Zulhijjah. Kalau tak dapat kerja semua, kerjalah satu. Antaranya puasa sunat pada Yaumul Arafah, pada hari esok, insya-Allah. Niat betul-betul siapa yang hadir dengan kuliah pada malam ni, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk puasa esok, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Pada malam ni saya mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan, kelemahan, keterlanjuran kata-kata ke dalam penyampaian saya pada malam ni. Mudah-mudahan bulan Zulhijjah yang datang ni bukan sekadar berlalu begitu saja, tapi dapat menambahkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, iaitu nabi ayah kepada seluruh nabi Abul Anbiya, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Insya-Allah dengar saja kepatuhan daripada Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina, aku dengar dan aku langgar, tidak. Tapi dalam bulan Zulhijjah ini, insya-Allah selepas daripada ni, kita dengar saja perintah daripada Allah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbanaka wa ilaikal masir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wallahu a'lam.